jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Astagfirullah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسخرنا وقرحمتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد. Baik tuan-tuan rahimakumullah, mudah-mudahan dalam rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala kita masuk pada bulan Rejab. Kita baca doa Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk bulan Rajab, bulan yang diharamkan untuk berperang. Bulan Rajab. Dia ada 4 bulan yang diharamkan untuk berperang. 3 bulan berturut-turut, 1 bulan berasingan. Maka bulan yang berasingan daripada 12 bulan itu ialah bulan Rajab. Jadi kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita ni diberkati. Barik lana fi Rajabin. Kemudian disambung wa Sya'ban. Dalam arti katanya wa barik lana fi Sya'ban. Tetapi apabila tiba pada Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut wa ballighna Ramadan. Dia tak sebut barik lana fi Ramadan, tetapi sebut ballighna Ramadan. Sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Tadi minta berkat, Rajab berkat, Sya'ban berkat, tapi Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kita biar sampai kepada bulan Ramadan. Dah kenapa? Tidak sebut barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa Ramadan. Mana rangkum semua sekali, iaitu keberkatan hidup dalam 3 bulan. Tak, 2 bulan minta berkat, 1 bulan minta sampai kepada bulan berkenaan. Sebab apa? Sebab apa jadi gitu? Sebab apa Nabi tak sebut barik lana fi Ramadan? Tiba-tiba biar sampai bulan Ramadan. 1, beringat baik-baik. Bila macam tu suruh minta sampai bulan Ramadan, mana bulan Rejab, bulan Sya'ban, ramai meninggal. Termasuk kita. Takut-takut tak dan sampai bulan Ramadan. Maka Nabi ajar kita sallallahu alaihi wasallam, ajar kita supaya kita minta dengan Allah Taala ballighna Ramadan. Pagi tadi kawan suami, kawan pejabat meninggal. Meninggal di rumah pukul 5 lebih pagi. Malam tadi Jumaat, surau, elok, pergi ngetel elok.
Rokok kadang-kadangnya isap bukan pengisap rokok yang tega, sedup jangan-jangan. Postmortem daripada pukul 12 sampai pukul 6.30. Lepas satu, kerana tak dapat detect apa penyakit dia. First dia akan operate, buka dada untuk tengok jantung. Adakah dia kena serangan jantung ataupun tidak? Tak ada jantung. Usik lain pula. Habis hati, limpa semua sekali dibuang untuk tengok penyakit. Test. Allahu'alam apa penyakit dia. Saya pun tak sempat tengok result tadi. Sedang diuruskan di Surau Al-Hijrah, Kota Warisan. Maknanya mati, tak ada penyakit apa. Umur muda sangat-sangat, 39 tahun. Tak ada kecil manis, tak ada darah tinggi, tak ada lemah jantung, tak ada jantung, tak ada berlaku. Penyakit lah. Benda tu ada dalam perut dah tu. Penyakit tak ada. Mati, Allahu'alam. Sampai pukul tadi, pukul 6.30 baru dapat pengesahan. Tapi dia tak tengok surat pengesahan, apakah sebab kematian. Maknanya mati tu tak dapat tidur. So, bila masa kena bersedia untuk menghadapi kiamat hidup kita. Sihat pun pergi, sakit pun pergi, macam mana keadaan pun pergi, dia akan pergi. Sebab keturunan kita adalah keturunan mati. Mati. Kata sabarlah kak, macam mana kata. Dah dia diambil dulu. Mak dia pun datang daripada Kedah. Mak dia umur 71 tahun. Mak masih sihat, anak dah pergi umur 39. Sebab tu mati ni kita kena, ia bukan kira giliran, tapi dia adalah cabutan. Jadi Allah cabut kena atas dia mudah-mudah. Sebab rezeki dia setakat tu je, Allah tulis setakat tu je. Cukup rezeki dia setakat ni. Habis rezeki ni, habis kau. Kita tak tahu bila. Wallahualam, mungkin dia segar buka. Tak ada sakit apa, pergi. Kalau sakit pergi, lagi menasabah. Dia tu sakit apa? Tahulah, ada berlaku. 3 serangkai, 7 serangkai dah sana ni. Menasabah lah pergi je. Yang tak ada rangkaian, tak ada rangkaian langsung. Segar buka, malam sebenarnya jemaah. Ngeteh, elok. Pagi tak ada pergi. Kejut-kejut bangun. Bangun sudah, kejang. Habis. Cukup mudah mudah pada pandangan mata kita. Hakikatnya wallahu a'lam bissawab. Jadi tolong ingat, hati-hati hidup kita ni. Itulah laluan dia, laluan hidup. Dulu daripada alam kita tak tahu lah roh, kemudian alam rahim kita pun tak tahu. Gelak gelemak, gelak zulumat, gelak gelemak Kelantan panggil gelak zulumat, itu bahasa Arab. Zulam, kegelapan. Mana gelap betul-betul tak tahu apa. Duduk dalam perut ibu tak tahu apa-apa. Keluar ke alam dunia, ni alam yang kita duduk sekarang ni. Inilah alam yang kita lalui. Inilah alam penentu di mana kedudukan kita. Alam ni, alam dunia ni lah penentu di mana kedudukan kita. Bukan akhirat. Akhirat tak ada kerja lah. Akhirat hanya menuai hasil daripada yang kita tanam atas dunia. Kalau banyaklah pokok yang kita tanam, maka tuai yang banyak. Kalau tak ada pokok yang kita tanam, maka kami harap untuk menuai hasil, tak ada hasil. Itu sebenarnya. Jadi masa hidup atas dunia ni lah, kalau orang tanya kita mana yang lebih penting, akhirat ataupun dunia, maka jawapannya dunia lebih penting. Pak akhirat tak ada apa nak buat, dosa saja dah. Akhirat tak ada dah sembahyang, tak ada puasa, nak sedekah pun tak guna dah. Nak sembahyang banyak, tahajud, taubat apa semua tak ada dah. Tak guna dah. 1 sen pun tak guna. Jadi nak tak nak sekarang, masa kita masih hidup atas dunia ni, maka buatlah sebaik-baik amal untuk kita tuai di akhirat. Sebab itu kata ulama, qala ba'dul ulama min ahammi matalibus syai'un salasah. Di antara benda yang paling penting dicari, dituntut oleh seorang manusia itu 3 benda. Yang pertama, an ya'rifa khaliqahu. Yang pertama, dia hendaklah mengenali siapa khaliq dia, siapa pencipta dia. Kena kenal sifat pencipta dia macam mana. Kena tahu perangai fi'il dia, syadidul iqab, ghafurur rahim. Sifat dia adalah pengampun lagi pemaaf, pembangis lagi pemarah. Allah Subhanahu wa taala. Yang 2 sifat tu ada. Dan banyak lagi. Yang boleh sebut itu ialah, itulah sifat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati.
Dia pengampun, dia pemaaf. Tapi satu ketika nanti dia jadi pembengis, dia akan jadi pemarah. Dia akan menghukum kamu dengan hukuman yang kamu tak pernah tergambar pada pandangan kamu, iaitu dibakar kulit kita sehingga hangus menggelupas, lalu ditukarkan dengan kulit yang baru, liyazuqul azab, supaya kita merasa azab pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Macam kemo. Orang yang kemoterapi, yang kemo, dia matikan semua sel-sel yang ada dalam badan kita. Bila dah mati, maka dia akan tumbuhkan sel-sel yang baru. Sebab tu orang yang kanser, lepas dia kemo, kita pergi salam dengan dia, kita gosok dia pun, dia akan rasa sakit dan ngilu. Sebab sel-sel yang ada pada badannya semua telah dimatikan. Sebenarnya keadaannya ialah patut matinya kalau breast cancer, breast je lah. Kalau ovari lah. Kalau perut lah. Kalau telinga lah. Tak, dia akan satu badan dia akan buat kemoterapi. Jadi dia matikan semua sel-sel yang lama untuk menumbuhkan sel yang baru. Itu kaedah dia. Jadi bila sel baru nak tumbuh, itu yang sakit dan pedih. Sebab roh tak ada, dah tak ada lah. Maka yang sakit ketika itu, kulit lah akan merasa sakit. Tu alam yang kita kena lalu. Satu saya sebut. Alam yang kita wajib lalui. Lepas pergi ke kubur, dah nazak, selesai, masuk dalam kubur. Dalam kubur kena soal siasat oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui malaikat dia tanya satu persatu. Kalau harta ma'ina tasabah, harta ni daripada mana? Wa ila afaqah, mana kau nak belanjakan? Daripada ilmu kamu, apa yang kamu gunakan? Daripada hidup kamu, apa yang kamu laksanakan dalam hidup kamu? Maka semua akan disoal oleh Allah satu persatu, tidak akan terlepas walaupun satu soalan tetap kena jawab. Jadi di sana kita semua akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka yang enggan masuk syurga. Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku maka syurgalah tempat dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang menderhakaiku maka dia tidak akan masuk syurga. Jadi kepada yang tak masuk syurga, masa hidup atas dunia ni kita tahu dah. Jalan nak pergi ke syurga sama ada bypass neraka ataupun through neraka. Itu yang saluran dia. Sama ada nak lalu ke tepi neraka ataupun wajib lalu dalam tu. Mana-mana yang berdosa tak sempat taubat setelah mati dia, dah mati, maka dia layak untuk lalu ke neraka terlebih dahulu sebelum masuk dalam syurga. Sebab syurga ni ibarat air bersih ni. Air ni asalnya air kotor, air berkelada, tapi perlu ada proses tertentu. Tapisan pertama, tapisan kedua, tapisan ketiga, sehinggalah dia jadi, dia punya pH, dia punya kosong. Ada yang tak melalui ni, tak melalui proses ni, sebab pH dia kosong. Contoh air Zam-Zam, air terperigi, itu pH dia kosong, dia dah bersih, mineral dia semula jadi dia tak perlu tambahan apa-apa. Adapun orang yang berdosa, maka dia wajib lalu ni neraka untuk dibakar kulit-kulit mereka, liyazuqul azab, untuk mereka rasa azab pedih dengan apa yang mereka kerjakan masa hidup atas dunia dulu. Hidup atas dunia orang ajak semayang tak nak, ajak puasa tak nak, nak main bola sebab bola sihat, kuat dan sebagainya. Berapa ramai orang main bola mati tengah padang? Berapa ramai yang mati tengah padang? Stroke ada, macam-macam lagi. Tapi kalau Allah nak turunkan, Allah akan turunkan bala semua sekali. Allah tak turunkan satu je, turun semua sekali satu padan, termasuk yang pakai seluar panjang, pakai seluar pendek, semua kena papa kena habis. Cumanya kalau orang mukmin itu meninggal dan saudara mara dia faqad sabara, dia sabar, maka baginya darajah. Kalau dia datang dengan musibah neraka lalu dia bersabar dengan ujian itu, maka dia akan ke syurga juga. Sebab dia menahan diri daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena kenal pencipta kita Allah Subhanahu wa taala, macam mana perangai Allah taala. Dia syadidul iqab. Kita terpaksa lalu jalan tu. Maka dia akan iqab kita dengan seteruk-teruknya. Sebab tu kena kenal betul Allah taala. Jangan kenal zahir saja, tapi kenal sampai ke dalam. Sebab tu apa-apa yang kita buat, doa ke, sembahyang ke, apa jua yang kita buat, hendaklah khusyuk kepada dia.
baru kita ada rasa feel, ada rasa keseronokan. Macam solat. Kalau kita hanya sekadar melepaskan kewajipan, maka solat tinggal solat je. Kalau dah semayang, mak, adik, kakak, kalau dah semayang, dah maghrib, kejap lagi main isyak. Contoh. Sebab apa? Sebab dia tak feel, tak ada rasa macam mana semayang sebenar, macam mana tawaf, macam mana sa'i. Sebab nak cepat. Tak pun nak cepat, kita sedang mengadap dia dari rumah dia. Apa masalah dia? Masalah kita dah guna banyak dah, main bola, main pusat, musyawarah, banyak dah guna. Cuma untuk dia ni, untuk semayang 10 minit ya. Lebih kurang 50 minit kita ambil lah sejam. Sekali ambil semayang, sejam suku. Lebih kurang. Dan masa kita buat tu, buat betul-betul. Kalau kita sedekah betul-betul. Sehingga rajulun tunfiku yaminuhu la ya'lamu shimaluhu. Laki yang membelanjakan tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Mana dia betul-betul cuma menghalusi, menjiwai. Waktu semayang pun kena jiwa. Bukan sekadar baca Fatihah lulus selesai. Tak. Sebab kita sedang bersembang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sedang bercakap dengan dia. Cakap dengan dia. Itulah medium yang Allah benarkan untuk kita bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, merayu, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga konsep tawaf. Ulama menggariskan beberapa doa tertentu, pusingan 1, pusingan 2, 3 sampai pusingan 7, supaya kita tidak leka dengan bilangan. Kalau doa tu sama, takut kita ada 2 ke 3. Tapi kalau kita baca doa dengan feel, dengan penuh kejiwaan, walaupun pendek tak apa. Ya Karim ya Rasulullah, ya Karim ya Rasulullah, tak kisah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah. Kita feel, rasa aku sedang berputar, bertawa mengelilingi Baitullahil Haram. Maka ya Allah, Engkau sempurnakanlah hajat-hajatku ya Allah, sebagaimana tarikan putaran itu bawa angin putih beliung naik ke langit, seolahnya begitu. Kau cepat-cepat terima ya Allah segala hajatku. Mana-mana hutang yang belum dibayar, segerakan pembayaran. Kalau aku tak bayar, aku juga disegerakan untuk membayar hutang. Minta dengan Allah Ta'ala. Pusingan pertama, pusingan kedua selawat, ketiga, tak kisahlah. Yang doa itu hanya panduan. Kita mengharapkan mutawih hidup baca. Innal haram haramu wal amnu amnu. Apa benda tahu? Yang baca tu faham kita ni. Sesungguhnya haram engkau ya Allah. Aman engkau ya Allah. Nahnu banyak doa. Pusingan pertama, dia baca pakai gelas plastik. Nak suruh derah. Nak suruh kuat. Dengar kita amin. Amin apa tak tahu. Kita nak macam orang dulu buat. Kan zaman-zaman Sayyidina Umar ada yang tawaf dengan selawat je. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika ya. Itu selamat. Tapi dia feel, dia ingat ya Rasulullah, andainya engkau sedang berselawat pada ketika ini, Allah juga berselawat. Kita sedang berselawat dan Allah juga berselawat, maka bertepatan dengan selawat Allah Subhanahu Wa Taala, maka hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Batu bagi yang nak pergi haji umrah untuk tawaf sa'i, yang doa yang pusing itu 7 kali tu, tak payah risau nak hafal lah. Kalau dah hafal, silakan buat bahasa Arab atau bahasa Quran. Kalau tak hafal, baca makna. Biar kita faham betul-betul, biar kita tawaf tu dengan feel, dengan rasa seronok. Aku bertawaf di rumahmu ya Allah. Ya Allah,
andai ada dosa-dosaku yang terkhilaf yang belum aku taubat padamu ya Allah, ampunkanlah ya Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astagfirullah untuk satu pusingan. Alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah. Cukup 7 jenis, maka habislah dia. Dengan perasaan, bukan dengan tak ada perasaan, dengan penuh kekhusyukan. Jadi kita kenal kata ulama. Yang kedua, an ya'rifa ma yadurruhu wa ma yanfa'uhu. Kamu naklah kenal, kamu naklah tahu mana yang memudaratkan, mana yang memanfaatkan dalam hidup kamu. Tak kiralah makanan ke minuman ke apa benda ke. Malikul batni ra'sun kullal khati'ah, kata Nabi SAW. Perut yang sentiasa kekenyangan itu ialah punca bagi segala penyakit. Perut yang sentiasa kekenyangan. Mana makan dah tak boleh gila, makan juga, tekan juga bunyi tu, bagi penuh, bagi padat. Macam isi barang dalam beg balik umrah. Arab Saudi kata 23 kilo, sombak rapat, lesung batu kalau boleh nak letak. Isi juga, kembang perut, tak ada beranak, mengandung. Terbuka zik, ikat balik. Wrapping, perut, timbang-timbang dekat airport Jeddah baru, lebih 2 kilo. Telak barah, dia kata, keluar balik. Ini kilo bang. La, wala nusuk kilo, dia kata. Walaupun setengah kilo pun tak mepis. Tak lah. Pergi timbang semula. Buang, timbang. 23 kilo, zok. Tepat. Barulah dia terima. Tu Saudi, Jeddah, airport baru. Bak immigration dia perempuan. Cepat sekarang ni, cepat. Tetapi perempuan, jambu merah. Dia pakai selendang je. Dia tak pakai tudung macam kita, dia pakai selendang. Keluar jambu merah sini. Dia lirik kat sini. Jadi celah-celah ni kosong. Celah-celah jubah hitam. Dia pakai jubah hitam, tidak menggiurkan pakaian dia, tapi matanya seperti mata elang. Dia tarik ni. Tarik ke depan pula. Jadi Dracula. Dia punya mata. Dia tengok ke tajam ni. Malaysia? Malaysia. Kita bukan tengok mata kita aja, tengok dada tu. W-shape jubah. Siapa ke pusat? Macam kita pakai ihram. Dia haram tak pakai. Coli entah ada atau tidak, tak tahu. Tu fenomena yang berlaku di Saudi sekarang. Daripada berita yang tidak ada dalilnya, Jeddah telah ada pusat urut untuk lelaki dan perempuan, dan lelaki diurut oleh wanita. Warga Asia ada, warga Arab ada, Timur Tengah semua ada. Jeddah sebab dia tanah halal. Kemodenan yang berlaku di Arab Saudi sekarang. Sebab tu duit dia tak ada, lalu dia naikkan harga hotel 300 kali ganda. Harga 1,000 jadi 3,000 sekarang. Sebab tu surat khabar kemarin berita harian, umrah dijangka mencecah 10,000 seorang. Itu belum Ramadan. Hotel kita dah bayar 1,200 sofwah. Dia boleh batal, dia boleh palam yang kita punya, dia ambil yang Arab punya. Arab bayar 1,800 lebih pada kita. Maksudnya 3,000 dia dapat. Dia buang yang kita 1,200. Dia ambil yang 3,000. Sedangkan dia tahu hukum al-bai'u ala bai'i akhihi haram, la tasih. Tidak sah pembelian di atas pembelian saudara kamu, bahkan haram dia dan lagi tidak sah. Maka berlakulah berapa travel yang terpaksa membawa jemaah hingga ke 12 kilo menaiki bas shuttle untuk pergi sembahyang jemaah. Lalu dia dikutuk, kemudian dia buat report ke KPNDHEP, KPNHKK pengguna kerana menipu jemaah. Sedangkan dia pun kena tipu ke Arab Saudi sekarang. Jadi umrah makin mahal kalau duduk di abraj. Maksudnya bangunan Pullman tu dipanggil abraj, tempat raja-raja, tempat orang hebat-hebat. Harga pun mahal-mahal. Yang duduk jauh-jauh yang 10-12 km tak terkesan. Ini terkesan yang dekat.
yang 50 meter, 80 meter, 100 meter ke bawah. Itu Saudi punya style. Dia belajar kita, kata, "Ustaz, macam mana macam Saudi?" Kat situ lahirnya Abu Jahal lah, Abu Lahab dan segala abu-abu yang ada, termasuk Abu Rokok. Situ tempat lahir. Jangan kita duduk Arab masuk ahli syurga. No. Jadi kita tahu mana ma yadurruhu, ma yanfa'uhu, mana yang mudarat, mana yang manfaat dalam hidup kita. Barulah kita selamat. Dan yang akhir sekali kata Nabi SAW, ayya'rifa ahwaluhu ba'da mautahu. Engkau naklah tahu hal ehwal keadaan kamu selepas mati kamu. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Kita kena kenal pasti kehidupan kita di mana selepas mati kita. Aqyasun nas man dana nafsahu wa amila lima ba'da maut. Orang yang paling pintar, orang yang paling bijak, orang yang meruntun hawa nafsu dia, wa amila lima ba'da maut, dan beramal untuk kehidupannya selepas mati. Itu orang paling cerdik. Tapi orang tak apa cerdik, lawan bagi cerdik ni yang hanya ambil kehidupan untuk dunia semata-mata. Dia pakai, Allah tak reda, maka jadi kehidupan dunia. Dia kaya tapi Allah tak reda, jadilah kekayaan dunia, jadi kekayaan akhirat. Kita nak kaya dunia, kaya akhirat. Kita nak macam tu, tak berlaku. Sebab apa? Sebab dia tak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dia tak tahu untuk beramal, mana yang aula, yang mana tidak aula dan sebagainya. Itu sebab kena tahu mana kedudukan kita lepas kita mati nanti. Itulah orang yang paling cerdik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu kutikan daripada kitab kita, iaitu dalam syarah Riyadhus Salihin. Kitab ini huraian Riyadhus Salihin jilid yang pertama, hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajul jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحبط عنه بها الخطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبش والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقول اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه. Baik, ini hadis muttafaq alaih, hadis yang sepakat di antara Bukhari dan juga Muslim. Apa kata dia? Kata dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sembahyang seorang lelaki secara berjemaah, yakni di masjid, melebihi sembahyangnya di pasar dan rumahnya dengan 20 darjah. Itu beza dia, beza sembahyang dalam hal keadaan berjemaah dengan sembahyang yang seorang-seorang, ataupun yang sembahyang dengan jemaah tertentu sahaja, seperti sembahyang di pasar dan juga di rumah dengan 20 darjat lebih. Itu saja. Ini disebut yang letak bawahnya, sama ada secara berjemaah atau bersendirian, sebagaimana disebut dengan jelas oleh hadis Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Tapi Imam An-Nawawi mentarjih, yakni mengesahkan bahawa maksud adanya di pasar
dan solatnya di pasar, dan rumahnya ialah solat secara bersendirian. Maksud solat di rumahnya atau solat di pasar dan sebagainya secara sendirian, maka tetaplah dapat satu saja. Tapi kalau di solat secara berjemaah di masjid di mana sahaja, maka dia akan dapat 20 lebih kali ganda. Setengah kata 25, setengah kata 27. Wa imannya ialah 20 lebih. Pahala dia si Allah Subhanahu wa taala. Salatul rajul jama'atan. Solat orang lelaki itu hendaklah sentiasa dalam berjemaah. Salatul jamaah. Sentiasa dalam keadaan jemaah. Jadi sambungan itu Rasulullah kata lagi, demikian itu adalah kerana sesungguhnya apabila seorang daripada mereka itu berwuduk lalu mengelokkan wuduknya, kemudian dia datang ke masjid dalam keadaan dia datang ke masjid dalam keadaan dia tidak mahukan apa-apa selain daripada sembahyang, dan tidak ada yang lain yang mengeluarkannya dari rumahnya ke masjid melainkan sembahyang, maka ia tidaklah satu langkah melangkah diangkat baginya dengan sebab langkah itu akan satu darjat, satu langkah satu darjat, dan digugurkan daripada sebab langkah itu akan satu dosa sehingga dia memasuki masjid. Hidup mayat keluar selagi itulah langkah pun sekali itulah langkah sehingga masuk dalam masjid. Masuk dalam masjid pahala lain dah. Pahala sah depan lain, pahala sah tengah lain, pahala sah belakang lain. Hak luar sama lagi. Gitu. Apabila dia memasuki masjid pula, dia dikira berada dalam masjid selama masa sembahyang itu menghalangnya keluar daripada masjid. Tempoh masa dia sehingga sembahyang itu menghalang dia keluar daripada masjid. Tengah sembahyang nak keluar macam mana? Para malaikat pula berdoa untuk seseorang kamu selama mana dia berada di tempat duduknya yang dia telah bersembahyang padanya. Mana kita tak bergerak daripada tempat asal kita, lalu kita berdoa kepada Allah Ta'ala, lalu dikabulkan. Ampun ya Allah, ampunilah dosanya, ya Allah, berterimalah daulatnya selagi dia tidak menyakiti orang lain di situ, selagi dia tidak berhadas di situ. Mana dalam sembahyang itu dia tidak kata orang sebelah ataupun untuk nyanyi orang sebelah dan sebagainya. Dia tidak pernah menyakiti, sama ada perkataan, sama ada perbuatan dan seumpama dengannya. Itu. Muttafaq alaihi, ini lafaz Muslim. Maknanya ini hadis ini sepakat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap langkah yang kita langkah akan dinaik darjat. Setiap titisan minyak yang kita laburkan untuk datang ke rumah Allah akan dibalas dengan 10 kali lipat daripada harga biasa. Sebab tu kita tengok doa orang umrah kan. Allahumma taqabbal doa, Allahumma taqabbal umratuna, ya Allah terimakan umrah kami. Lalu orang berdoa umratan makbulatan wa sa'yan mashkuratan wa zamban maghfuratan wa tijaratan lan tabura. Doa 4 rangkaian ni doa yang kita baca kepada orang yang lagi buat umrah, lagi haji dan sebagainya. Dan dari segi maknanya, ya Allah jadikanlah sembahyangku. Kita buat apa ni, pertama kita buatnya ialah umrah tu tawaf lah, termasuk tawaf semua sekali. Umratan makbulatan wa mabruratan, minta supaya umrah itu dikabul dan dimabrurkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Clear. Kemudian langkah sikit lagi ni wasa'yan mashkuran. Sebab apa sebut sa'yan mashkura? Sa'i yang disyukuri. Sa'yan maksudnya usaha. Usaha Sayyidatina Ibnu Hajjar, Sayyidina Siti Hajjar ataupun Siti Hajjar. Sayyidah tu nama penuh, gelaran penuh bagi Siti. Ringkasan Sayyidatu Siti. Yang kita sebut Siti Khadijah, Siti Hajjar tu benarnya Sayyidah, puan yang mulia. Jadi Siti Hajjar berlari-lari di antara Safa wal Marwah, sa'i. Tam berlari. Berusaha dia sa'i.
Sa'i dia berusaha dia itu untuk mencari kabilah-kabilah yang boleh dia minta bantu untuk beri makan kepada anak-anaknya Ismail. Berlari dia, sebab tu ada tempat lampu hijau tu kita sunat berlari. Sebab ketika itu dia menjinjing kaki tu tengok, berlari. Tak ada kau orang datang ni, aku nak minta tolong nak pergi makan anak aku ni. Sampailah ke Marwah. Turun balik, jenguk balik, tak ada kau, turun lagi. Sehingga pedih kaki-kakinya kena matahari dengan batu kerikil. Maka apabila kita bersa'i sebagai contohnya, usaha kita pergi balik antara Safa dengan Marwah, maka kaki kita pecah, berdarah kerana sejuk dan sebagainya. Maka kita telah melaksanakan satu ritual, kita melaksanakan satu ibadah yang dilakukan oleh Siti Hajar berlari-lari tadi. Biarlah kaki kita panas sebagaimana panasnya Siti Hajar berlari mencari kabilah-kabilah untuk memberi makan kepada anak-anaknya Ismail. Itu falsafah dia. Sebab itu disebut sa'yan mashkura, usaha yang berlipat kali ganda yang wajib engkau syukuri. Kemudian barulah wazamban maghfura, dan dosa yang diampunkan, wa tijaratan lan tabura. Sebab apa disebut tijaratan lan tabura? Perniagaan yang tak rugi-rugi. Ketika mana kamu berada di luar tanah haram, tak akan rugi. Sebab disebut wa tijaratan lan tabura, perniagaan. Jadi kita berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita habiskan duit kita habiskan tenaga kita habiskan masa kita untuk bersama dengan Allah dalam melakukan umrah. Maka ya Allah, engkau jadikanlah ya Allah apa aku buat ni ya Allah, daripada duit habis semua sekali, lan tabura, tidak akan rugi selama-lamanya, bahkan Allah gantikan dengan yang lebih baik. Akhlufu akhyar minhu, Allah ganti dengan yang terlebih baik daripada apa yang telah kita hilang. Kita hilang 100 riyal, 1000 riyal, hilang kerana beli, Allah balik, kita ganti balikkan kita. Percaya cakap saya. Kita pergi ke sana, yang mana pergi dia beli barang ni tak rasa sayang lah, beli. Sebab dia beli pun bukan untuk dia, sebenarnya untuk kawan-kawan dia yang ada, untuk sedekah lagi. Sebab tu tijaratan dia lan tabura, tidak akan rugi sampai bila-bila. Bahkan Allah akan gantikan dengan yang terlebih mahal, yang terlebih banyak laba dan untuk diri dia. Itu kaedah dia. Baik. Itu hadis yang ke-10 dalam membicarakan mengenai salatul rajul jama'atan, sembahyang seorang lelaki itu hal keadaannya berjemaah, berlainan dengan orang perempuan. Orang perempuan dia tidak digalakkan untuk datang ke masjid surau dengan adanya fitnah. Kalau tak ada fitnah, maka dia digalakkan datang bersama orang yang perempuan yang siqat, yang boleh dipercayai, datang dengan anak-anak, datang dengan suami dan sebagainya, yang tidak menimbulkan fitnah. Terutama sekali kalau dia dah berumur, dah umur pencen, agak-agak orang dah tak teliu kat dia, maka fitnahnya kurang berbanding dengan orang muda yang keluar pergi ke musalla dan sebagainya. Baik, pengajaran daripada hadis ini, kata dia, mengerjakan sembahyang di pasar adalah diharuskan pada syarak sekalipun ia makruh, kerana hati akan terganggu dari kekhusyukan dalam sembahyang tersebut akan hilang, dan kekhusyukan akan hilang. Ya, sembahyang tengok orang ramai, tengok orang ramai, tengok orang lah, kita rasa megah dengan sembahyang kita. Sebenarnya untuk apa kita nak megah dengan sembahyang kita? Kita buat 2 rakaat. Ada orang buat 4 rakaat. Yang 4 rakaat untuk apa kamu nak sombong? Sebab ada yang buat 6 rakaat sembahyang duha. Yang nak duha buat apa kau sombong? Sebab ada yang buat 8. Yang 8 tak payah sombong sebab ada yang buat 10. 10 tak payah sombong sebab ada yang buat 12 rakaat sembahyang duha. Yang nak sombong apa? Nak rasa gah apa? Sebab orang lain lebih hebat. Kita jadi gah, jadi kesombongan kalau kita hebat daripada orang lain. Orang lain tak boleh buat, aku je. Contoh saya pergi umrah tahun 96. Saya fit. Masa tu lawan dengan member sehari dia buat 7 umrah. 7 kali umrah sehari. Saya hanya mampu 5 saja. Jadi saya tak ada rasa megah 5 sebab dia buat 7 satu hari. 7. Dia buat kata 7 kali umrah bersamaan 1 kali pahala haji.
Dia pulun. Pergi Tan'im pergi balik setengah jam. Kemudian buat tawaf seorang-seorang 10 minit. Sa'i seorang-seorang setengah jam. So dia akan boleh buat satu umrah 2 jam. Tak sampai pun perjalanan nak pergi. Pergi balik. Habis satu minum-minum air. Pergi ke Tan'im, bawa beg, mandi kat sana. Patah balik pula. Mari pula. Tung, sak tahlul. Pergi lagi. 7 kali. Mana 7 kali, kalau kalinya 2 jam? 14. Dia kata aku mari nak ibadat 14 jam. Maksud ibadat dia 14 jam. Balance lagi ada. Kita ada 24 jam, ada 10 jam lagi. Tidur kat Mekah 2 jam, 3 jam dah dia tu. Apa tidur banyak-banyak? Saya hanya mampu 5 je. Tak lepas. Dia 7. Jadi tak payah nak asal sombong yang 5. Sebab 7 ada isyak azan ni. Baik, solat berjemaah di masjid adalah lebih afdal daripada sembahyang seorang diri sebanyak 25, 26 atau 27 darajat sebagaimana disebut dengan jelas di dalam setengah riwayat hadis. Jemaah masjid, surau, musalla, rumah, dari segi pahala jemaah sama. Segi pahala jemaah sama. Walaupun ada kedapatan dalam beberapa YouTube daripada guru-guru agama, dia kata tidak sah sembahyang jemaah di rumah.
Sembahyang itu sah tapi pahala Jumaat tak dapat. Berdalilkan hadis tawaddu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma kharaja ila al-musalla. Nabi berwuduk di rumahnya, thumma kharaja, kemudian dia keluar daripada rumahnya lalu solat berjemaah, maka dia dapatlah pahala Jumaat. Berdalil yang tu. Nabi keluar, bukan kata Nabi duduk di rumah. Tetapi lafaz umum pada hadisnya ialah mana-mana orang yang sembahyang berjemaah, tidak ada muqayyad dengan surah, masjid, rumah atau di mana sahaja. Dia umum, lafaznya umum. Siapa yang sembahyang berjemaah, tak kira masjid ke rumah ke, maka dia akan dapat pahala 27 kali ganda. Jadi apa beza dengan masjid? 27 juga ada beza. 27 USD berbeza dengan 27 RM Malaysia. Sama 27, tetapi nilainya cukup besar kalau di masjid. Turun level sikit 27 Singapura dolar, lebih rendah daripada Amerika dolar. Begitulah seterusnya. Mana 27 tak 27 tak ada lagi. Cuma nilai 27 mana? Di masjid Jami' lain sebab orangnya ramai. Di Masjidil Haram pun ramai. Lagi ramai. Dan pahala Masjidil Haram berapa ratus kali ganda? 100,000. Satu tahi cicak yang dibuang, satu tahi cicak kebajikan dia dibuang, dibersihkan tempat tu, dia dapat 100,000 kali ganda. Tuan-tuan sembahyang paling banyak lah, paling rajin sekali malam ni, malam Jumaat katakan. Berapa ratus rakaat setiap malam nak tanya? Satu hari kita sembahyang berjemaah 5 waktu, okey, alhamdulillah. Darat dengan 27. 5 darat dengan 27 berapa? 135. Betul? 135 darjah. Satu hari, satu malam. Yang akak tak cicak akak Quran di Masjidil Haram 100,000 kali ganda. Kalau kita segi ukur akal kita, ini tidak adil. Ini tidak adil. Siapa yang kata tidak adil, ngucap semula. Begitu juga orang perempuan yang mengatakan poligami itu tidak adil, mengucap semula. Mengucap semula. Tak kira apa pangkat status, mula mengucap semula. Sebab itu Allah yang meletakkan. Allah yang meletakkan. Gandaan 100,000 di Mekah, Allah yang letakkan. Poligami, Allah yang tetapkan. Masna wa sunnah sabar rumah. Yang menentukan keadilan pelaksanaannya dicontohi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang tunjuk contoh. Kenapa ya bila orang kahwin kita nak masuk sebelah peguam yang tak reti agama? Tidak adil. Prosesnya tidak adil, bla bla bla, poligami ini menyebelahi orang lelaki, kenapa orang perempuan tak dapat? Kau siapa? Dan buat hukum jangan. Saya cukup suruh jangan buat hukum, jangan. Engkau tak setuju, itu nafsuku tak setuju. Tapi jangan sangkal hukum Allah. Jangan kata lemah, jangan kata tak adil, jangan. Sebab akan terbatallah apa yang kamu sebut, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Jaminan syurga itu bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetapi terbatalnya la ilaha illallah, terbatalnya permit ke syurga kerana kamu caci hukum Allah Ta'ala, kamu meremeh, merendahkan hukum Allah Ta'ala. No, tak boleh. Tak setuju tu lain, tapi jangan meremehkan hukum Allah Ta'ala. Oh, apa yang berlaku sekarang memang betul. Memang betul, kepala otak apa memang betulnya. Sikit-sikit orang tu kahwin, dah kahwin dua, kena pergi mahkamah. Kita ada hak untuk menentukan pasah. Seorang lelaki dulu tak pernah dengar pun orang pasah bila dia kahwin dua. Tinggi-tinggi dia merajuk, tak bercakap je, balik rumah mak dia, patah balik ke sini. Itu je. Ni kita ada hak orang perempuan. Tidak adil. Tidak adil pada individu kerana tidak menjalankan hukum dengan penuh keadilan. Yes.
Tapi kalau kamu kata hukum Allah Ta'ala poligami tak adil, kamu kena mengucap semula. Mengucap semula. Itu je. Jangan main-main dengan hukum Allah Ta'ala. Takut nanti kita, Nabi dah jamin masuk syurga, tiba-tiba tak boleh masuk syurga, menyesal bos. Sejahat-jahat orang Islam, dia ucap la ilaha illallah dan tak batal la ilaha illallah, dia didera, dibakar, dihunjat, dilumatkan dalam neraka, tapi akhirnya masuk syurga kerana dia masih lagi la ilaha illallah di hati dia. Masih ada Allah, ada Muhammad Rasulullah. Tapi kalau terbatal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jangan harap engkau nak masuk syurga. Engkau sama dengan orang kafir khalidina biha abada, sebab kau telah murtad. Jangan, hukum Allah Ta'ala. Hati-hati. Jangan kita pula, oh betul. Sebab tu Nabi SAW pesan kepada kita, min husnil Islam tarkihi ma la ya'nihi. Di antara kesempurnaan kebaikan seorang Islam itu, tinggalkan apa yang tidak ada kena-mengena dengan hidup dia. Tinggal, tarkihi ma la ya'ni. Tak payahlah nak jadi netizen lah, nak hebatnya, nak atak, kononnya Ibnu Yusuf Al-Haslami betul, ni Siti Puteri Sarah yang betul, yang tu apa ni Ira Qaza yang betul. Engkau siapa nak menghukum? Jangan nak menghukum, takut jadi satu fitnah. Bila fitnah, buta-buta kamu akan petik dosa, free ya. Sebab tu Nabi SAW pesan, tarkihi ma la ya'nihi, tinggal apa yang tidak mendatangkan apa-apa kebaikan kepada kamu. Ma la ya'ni, tak ada kena mengena dengan kita tinggal. Ini sibuk kita nak jadi netizen, bukan netizen, menyusahkan. Dialah jabatan yang paling hebat sekali, netizen. Habis punah kerana habis. Kita pun terikut dengan ni. Kalau betul silakan, tapi yang salah ada peguam apa yang otak sosial, otak kapitalis yang menyebabkan kita orang Islam akan, oh betul lah, betul lah apa yang dia kata tu, tak ada keadilan dalam sistem poligami. Wah, hukum Allah Ta'ala jangan. Dulu okey, huduk kerak tangan. Oh, kalau kerak tangan orang Islam, maka esok tanganlah kita mengucap semula. Walaupun dia ustazah, kena mengucap semula tu. Sebab dia meremehkan hukum Allah Ta'ala. Hukum Allah Ta'ala remeh. Mudah nak semayang mempunyai pasal. Tapi kalau kata semayang membebankan, semayang memenatkan, mengucap semula. Zakat mudah nak keluar, tanggung dosa. Tapi kalau kata zakat itu harta aku dan menyusahkan aku, kafir kamu. Oh, jangan jaga baik-baik. Sebab kita telah dijamin oleh Nabi SAW masuk syurga. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Tu jaminan dia. Maka jaga betul-betul supaya dia tidak terbatal akan apa yang kita syahadahkan selama ini. Yang ketiga, keikhlasan seorang itu diambil kira dalam memperoleh ganjaran itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil kira dengan hamba-Nya mengikut usaha orang itu. Bukan dia dah berjaya baru Allah ambil. Yang berjaya tu itulah satu bonus untuk dia. Tetapi Allah nak kira kita ni melalui usaha. Tuan-tuan datang dari dalam perjalanan lah, nak datang Jumaat di surau. Tiba-tiba dalam perjalanan itu berjumpa dengan seorang yang sedang tolak motor pancik atau habis minyak, ataupun orang yang terjatuh dalam parit dan sebagainya, ataupun terjatuh dalam kolam. Maka tuan-tuan tak sempat nak datang berjemaah di sini. Tuan-tuan tolong orang tu. Adakah pahala jemaah dapat ataupun tidak? Kita dah nawaitu betul-betul dah lengkap dah memang nak datang ke surau. Dapat atau tidak pahala? Pahala tetap akan dapat. Walaupun tak jemaah tadi. Yang kanan 400 orang pergi haji yang lepas, tetap dapat pahala haji walaupun dia sangkut dia duk tawaf di KLIA. Usaha dia dah cukup. Allah tengok usaha dia. Allah nilai usaha dia. Ni pun Allah nilai usaha kita. Usaha kita datang, duduk dalam surau, dalam ke mana pun. Walaupun kita tidur. Kita dah usaha dah. Kalau boleh aku tak nak tidur. Tapi tidur juga. Memang kita jenis tidur dalam tempat kuliah. Nak macam mana? Allah nilai kalau Allah nilai. Allah tahu. Tidur pun daripada Allah. Bukan daripada kita. Allah. Semuanya daripada dia. Jadi kita pelik apanya?
Allah nak tengok usaha kita. Allah dah tulis belaka dah rezeki kita di mana, bagaimana, banyak mana, mati bila, hidup sampai bila. Allah dah tulis semua dah. Cuma Allah nak tengok hamba aku nak usaha ataupun tidak. Sebab aku bagi akal kepada dia untuk dia berusaha. Usahalah. Usaha itu yang Allah nilai. Bukan dapat benda tu baru Allah nilai. Dah usaha bersungguh-sungguh, Allah nilai. Dapat bonus. Tapi kena usaha. Tuan-tuan nak bangun tahajud malam ni, kunci jam loceng, jam ni. Tak bagi tahu anak pula, bagi tahu isteri, tolong kejut abang pukul 5, abang nak tahajud malam ni. Contoh, malam Jumaat. Boleh rejak pula. Minggu yang pertama, abang nak buat juga, tolong kejut. Tiba-tiba isteri tak sedar, anak tak sedar, handphone tak bunyi tapi kita tak sedar. Jam loceng. Jam dinding yang besar tu, gegar, retak rumah, tak sedar juga. Maka tuan-tuan dapat pahala tahajud. Buat pahala. Tapi kalau kita nak bangun tahajud, jam tak kunci, tak pesan ke anak, tak ada apa-apa usaha, kalau sedar, tak sedar, sudah. Habis. Kalau kita dengan Allah Ta'ala, begitulah permohonan kita, jangan harap Allah nak bagi. Tak apalah Allah, kalau bagi, tak bagi, biar. Kau main macam tu dengan Allah Ta'ala. Lah. Sebab ketentuan daripada dia. Tapi, ya Allah, tak apalah kalau tak bagi pun okey, bagi pun okey. Tak ada apa. Kalau minta macam tu, minta biar bersungguh-sungguh, baru kita dapat. Tengok usaha. Tak bagi sekali, 2 kali, 3 kali, akhir sekali Allah tak ambil, aku bagi. Aku tak bagi sebelum ni sebab aku tahu kau tak matang. Aku tak naikkan kau pangkat lagi jadi jusa sebab kau tak matang. Kau masih lagi duk bio lagi, duk masih lagi terpengaruh dengan kontraktor. Kalau aku bagi kau jusa, habis kau sapu. Maka Allah kaiwi dulu, kau jadi 48 dulu selama 10 tahun. Bila kau dah matang, bila 48 tu kau masih lagi dengar kuliah, bila dah jusa aku tak akan datang lah, sebab kau sibuk. Jadi masa 48 ni taji, penuh ilmu di dada, naik jusa, maka kita akan buat kerja dengan sebaik-baiknya. Tu kaedah dia. Lepas tu jangan kata, aku enggak naik pangkat lah, begini orang dah benci kat aku, orang dah no. Kita dah usaha, pergi kursus, jaga tata tertib, NPT kita bagus, kerja bagus, lillahi ta'ala. Allah tak bagi, reda. Usaha dah ada. Tapi kalau kau tiap-tiap bulan mengular, ada tahap disiplin, kursus tolak, harap nak naik pangkat, tobat lahun tak naik. Menasabah lah tak naik. Dan menasabah lah menyesal kau tak dinaikkan. Sebab kita tak berusaha bersungguh. Usaha tu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir sekali, antara tugas-tugas malaikat ialah berdoa untuk seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman, maka doa kita akan diaminkan oleh para malaikat, dan malaikat juga akan meminta ampun bagi orang yang beriman kepada Allah. Dalil dia, alladzina yahmiluna al-'arash wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Para malaikat yang memikul arash dan para malaikat yang berada di sekeliling arash sentiasa bertasbih sambil memuji Tuhan mereka serta beriman kepadanya, kepada Allah Ta'ala, dan memohon ampun bagi orang yang beriman kepada Allah. Surah Ghafir ayat yang ke-7. Maknanya kita yang beriman sentiasa didoakan, diminta ampun oleh para malaikat Allah. Bila malaikat yang doakan untuk kita, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita sentiasa diminta ampunkan oleh para malaikat di langit, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan, mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian daripada kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi yang ini telah pun ditahqiqkan dalam Nuzhatul Muttaqin, Nuzhah Muttaqin oleh Dr. Muhammad Sa'id dan Dr. Muhyiddin Mistu dan Syekh Muhammad Amin Lutfi, yang telah ditahqiqkan dalam Nuzhatul Muttaqin fi bayani atau fi syarahin Riyadhus Shalihin. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.